Terima kasih. Saya ambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah dan juga penghargaan yang setingginya kepada Yang Berhormat Menteri dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pengumuman yang telah dibuat itu. Sekurang-kurangnya dengan pengumuman itu kita pastikan bahawa ketika anggota tentera bertugas menjaga keselamatan keamanan negara, keluarga mereka yang tersayang dapat hidup dengan selesa. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Tanah Merah dan juga Jelutong. Datuk Petua, untuk pengetahuan, tahun ini saja, selain daripada peruntukan untuk menaik taraf baik pulih rumah-rumah rekat ini dalam bajet tahunan dibentang tahun lepas, sebanyak 117 juta, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan murah hati telah pun memberikan peruntukan khas beliau, 200 juta, semasa membentangkan rancangan kajian separuh penggal tempoh hari di Dewan Yang Mulia ini, untuk kita memberikan penumpuan kepada membaik pulih dan naik taraf rumah bujang ini. Kepada Tanah Merah tadi berkenaan rumah bujang, saya yakin bahawa di dalam pelaksanaan kita rekat ini termasuklah rumah bujang. Otherwise saya akan minta supaya rumah bujang ini dimasukkan di dalam kepala untuk kita membaik pulih dan menaik taraf rumah bujang, insyaAllah. Terima kasih Berhormat. Saya ring sikit je. Lagi satu sebelum pada Barek Bujang ni, Yang Berhormat. Yang Berhormat semalam pun ada bercakap Yang Berhormat pergi Pulau Berhala. Ya. Kalau Yang Berhormat pergi Pulau Berhala, jangan lupa juga bila anggota kita buat operasi, tempat-tempat operasi pun teruk. Contohnya di tempat Pulau Berhala tu, mereka duduk dalam kontainer, tak selesa, air tak ada dan sebagainya. Kalau boleh bagi juga tumpuan, sebab bila buat operasi 3 bulan tinggalkan keluarga. Tapi dalam 3 bulan tu keadaan tempat tinggal mereka cukup tak selesa. Harap juga diberi perhatian. Terima kasih. Datuk Petua dengan pandangan daripada Tanah Merah. Saya pergi ke beberapa buah pulau, Berhala, Jambuanga dan macam-macam. Terpaksa balik, patut nak pergi pulau kelima, tapi kerana tiba-tiba langit dah jadi hitam kerana ribut akan berlaku, terpaksa balik. Kalau tidak, terpaksa bermalam di situ. Memang keadaan anggota kita yang menjalankan operasi selama 3 bulan di situ, mengambil giliran 3 bulan sekali, mereka punya penempatan tu amat daif juga. Ini akan kita beransur-ansur lakukan, tetapi untuk tahun depan yang 400 juta ni, Datuk Petua, kita akan tumpukan kepada rumah kaki tangan anggota dulu. Kerana kita peruntukannya ban-pak besar, tapi tentera ni besar dan ramai, Datuk Petua. Kan? Ramai, beratus-ratus ribu. Jadi kita tak dapat kita peruntukan yang begitu nak kita sebar luaskan, dia tak mendatangkan nampakkan impak yang baik. Untuk tahun ini ataupun tahun depan, tahun ini dan tahun depan kita membaik pulih rumah-rumah rekat dulu dan juga keadaan-keadaan di kawasan sekitarnya. Boleh jadi pandangan daripada Tanah Merah itu kita masukkan dalam 2025 punya bajet ataupun peruntukan khas kerana dia tak banyak, dia tak ramai. Sedikit saja kerana satu regimen saja yang akan berada di situ dan juga penempatan-penempatan yang lain, insyaAllah. Datuk Petua, minta tangga batu, minta laluan sikit tangga batu. Baik, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Pertama, tangga batu nak merakamkan terima kasih kerana mengambil berat tentang menyelesaikan masalah air di Kem Terendak. Tapi sebenarnya dia ada masalah lain di rumah-rumah di RKAT yang berada di Sungai Udang, Badatul Razak dan juga di Tangga Batu. Sebenarnya di samping rumah itu perlu diperbaiki. Mereka juga mengalami masalah air, tekanan air yang sangat-sangat kritikal. Minta diberi perhatian samalah. Terima kasih. Kepada Tangga Batu, Datuk Petua. Tangga Batu kita berfasa untuk kita menaik taraf bekalan air di kem tersebut. Di Melaka tak ada masalah air, tetapi di dalam kem ada masalah air. Kerana kem Terendak ni dia dah zaman British dulu, Datuk Petua, dah lama, berpuluh-puluh tahun. Dan dia punya pipe tu memang dah lama, dah bocor. Ada yang NRW dia, kalau saya tengokkan, saya baru lepas pos kabinet minggu lepas, saya minta berapa jumlah kita kena bayar bug meter kepada PAAB ataupun Syarikat Air Melaka dan juga negeri-negeri lain. Dengan apa yang kita guna, Datuk Petua, NRW-nya saya yakin lebih pada 50%. Kita dah ada peruntukan fasa pertama 900,000 dan keseluruhan peruntukan yang kita buat untuk naik taraf bekalan air dalam kem Terendak itu sendiri adalah 33 juta. Dia mengambil fasa-fasa lah untuk kita lakukan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya
Yang terendak tu saya ucapkan terima kasih tadi, tapi kena lihat juga sebab dia ada di sana ada 3 perumahan RKAT yang berada di luar kem terendak. Juga mereka mengalami masalah tekanan air yang agak kritikal lah. Terima kasih. Dan ambil perhatian. Datuk Petua, penyelenggaraan rekat sedia ada di seluruh negara dilaksanakan berpandukan kepada keutamaan tertaluk kepada peruntukan tahunan diterima. 2 agensi yang kita bertanggungjawabkan iaitu JKR dan juga bahagian perkhidmatan kejuruteraan Kementerian Pertahanan ataupun BPKP Markas Angkatan Tentera Malaysia. Peruntukan seperti yang saya sebut tadi tahun 2023 sejumlah 117 di dalam OE dan juga 200 juta peruntukan khas yang mana kita telah agih-agihkan dan sedang dilaksanakan, Datuk Petua, untuk kerja-kerja selenggara rekat di seluruh negara yang melibatkan 22,500 buah ataupun unit rumah rekat. Datuk Petua, seperti diumumkan, iaitu kita akan dapat 400 juta tahun depan dan kita akan pastikan isu berkenaan dengan membaik pulih menaik taraf rekat ini akan dapat kita selesaikan secara menyeluruh, Datuk Petua, insyaAllah. Ya. Ketiga, Datuk Petua, isunya ialah berkenaan dengan, ini tadi ditanya oleh Pendang dan juga ditanya oleh Tanah Merah, ramai ya, yang bertanya tentang LCS. LCS ni tak habis-habis ditanya, ada je. Saya dah jawab berkali-kali di depan Yang Petua pun, tapi masih lagi ada pertanyaan yang memerlukan detailing kepada isu-isu LCS ni. Saya akan cuba jawab dan saya harap supaya lepas ni kita tutuplah cerita LCS, Datuk Petua, ya. Tak boleh, kapal kita tak siap. Ya. Dan kapal akan siap. Kalau kapal dah siap, isu tutup. Kapal akan kapal siap kita tak siap. berfasa-fasa. Ya. Datuk Petua, Buat kapal pun akan tak siap lagi. berfasa-fasa. Bila saya katakan tempoh hari kapal yang keseluruhannya siap 2029, tetapi kita buat tu satu-satu, kita tak buat bersekali. Kalau buat bersekali, dia punya kos lebih besar. Kita terpaksa buat kita punya rig, dia punya jig, nak order jig untuk setiap kapal, mahal, lagi mahal. Jadi Dewan ini nanti akan mempersoalkan mengapa kos dia bertambah tinggi. Jadi kita ada satu jig yang komplit untuk kita membina kapal sampai 100%. Ada juga sub workshop dia yang dia membina kapal ni ada, semuanya ada 9 blok. Betul-betul. Dia pakai blok. Ya. Yang kapal pertama tu dah siap dah, dia punya hal tu dah siap. Tinggal lagi dia punya truss tu belum dimasukkan lagi. Kerana kita tak boleh masukkan. Nanti nak masuk sistem, nak masuk peluru berpandu, nak masuk semua, terpaksa buka pelat balik. Jadi tak boleh. Jadi akan menelan belanja. Yang Muhammad Rembau. Sebab yang kita bangkitkan LCS ni bukan perkara baru. Isu ni daripada 2000 sehingga 2010 tu Tak dah apalah, ada. saya terangkan Dah keluar. dia. Cuma kita nak tahu 6 bilion yang pertama untuk 6 kapal tu memang dah hilang 6 bilion tu. Kapal pun tak siap. Ini yang kita nak. Dan apakah tindakan untuk dapatkan balik ataupun tindakan. Yang kedua, kita baru pula dah buat keputusan 5 biji kapal perang dengan lebih kurang tambahan lagi menjadi 11 bilion kalau tak silap saya. 11.2 bilion. Jadi ini kita tengok kos kita selalu umum duit hilang tapi Datuk tak ada dapat Petua, balik. Saya akan terangkan mengapa lah. Kita nak tindakan lah sampai saya dah sekarang. jawab 6 bilion tempoh besar. hari. Okey. Datuk Petua, seramai 4 orang ahli yang berhormat telah membangkitkan mengenai perolehan aset ATM terutamanya Littoral Combat Ship iaitu LCS, iaitu daripada Tanah Merah, daripada Pendang, daripada Besut dan daripada SIG. YB Tanah Merah telah membangkitkan pelbagai isu berkenaan LCS seperti peningkatan kos, rasional mengekalkan Bostik Naval Shipyard Sdn Bhd BNSSB sebagai pembina LCS, isu kontrak tambahan ataupun Supplementary Agreement No. 6, isu sistem persenjataan dan Integrated Platform Management System, tindakan ganti rugi ataupun Liquidated Ascertained Damages LAD ke atas BNSSB, isu syarikat Contravest Advanced Dynamics Sdn Bhd CAD dan syarikat Contravest Electrodynamics Sdn Bhd CED, dan jaminan kerajaan supaya tiada lagi perjanjian tambahan baru setelah projek pembinaan LCS diterajui oleh Special Purpose Vehicle ini. Untuk kesemua soalan ini, Datuk Petua, yang dibangkit ini telah pun dijawab oleh dalam semasa sesi proceeding dengan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC yang baru-baru ini, ya, ataupun yang lepas. Perkara ini juga telah dimasukkan dalam laporan kemajuan projek pembangunan kapal peronda generasi kedua LCS Tentera Laut Diraja Malaysia bagi tempoh Oktober 2022
hingga Mei 2023 seperti mana yang telah dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini semasa kajian separuh panggal ke-12 yang lalu. Pada masa ini, Datuk Petua, Kementerian Pertahanan memberikan tumpuan sepenuhnya untuk melangkah ke depan bagi memastikan projek LCS ini dapat disiapkan mengikut jadual seperti mana kontrak tambahan ke-6 ataupun SA6 yang telah ditandatangani pada 26 Mei yang lalu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Datuk Petua, peningkatan kos LCS ini tidak melibatkan kos of non-recurring kerja-kerja pembinaan kapal, tetapi disebabkan oleh kelewatan yang lama dan perubahan spesifik LCS seperti mana yang diperlukan oleh TLDM. Umpamanya persenjataan surface-to-surface missile, decoy launching system dan integrated platform management system. Perubahan spesifikasi ini amat diperlukan disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Surface-to-surface missile, Datuk Petua. Perubahan ini adalah bagi memenuhi keperluan operasi TLDM dan dimensi keempat Angkatan Tentera Malaysia 4D MEF terkini. Misal SSM dari Norway yang dipilih mempunyai teknologi terkini ataupun smart missile serta kos yang lebih murah berbandingkan spesifikasi asal dari pembuatnya di Perancis. Nombor 2, decoy launching system. Supportability ataupun keboleh sokongan bagi peluru pelaratan asal hanya boleh bertahan 15 tahun sahaja. Pada 20 Disember 2016, Kementerian telah memaklumkan bahawa original equipment manufacturer ataupun OEM asal tidak boleh lagi membakalkan peluru decoy disebabkan kilang pembuatan telah terbakar. Oleh itu, perubahan sistem DLS ini perlu dilaksanakan bersesuaian dengan keperluan TLD. Dan ketiga, Integrated Platform Management System, Datuk Petua. Kemajuan sistem IPMS dalam projek LCS dah dapati adalah terlalu perlahan. Oleh yang demikian, TLDM telah melaksanakan feasibility study bagi mempercepatkan kemajuan sistem ini. Rentetan itu, sistem yang diluluskan oleh kerajaan adalah yang terbukti penggunaannya di aset TLDM masa ini. Selain daripada itu, terdapat juga peningkatan kos, Datuk Petua, yang melibatkan perlanjutan tempoh kontrak selama 83 bulan disebabkan perubahan spesifikasi dan permohonan daripada OEM yang melibatkan extension of design authority, revised delivery schedule, extension of warranty on delivered equipment serta insurance. Peningkatan kos projek ini tidak melibatkan Yang Berhormat dua Menteri. syarikat. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya cuma nak minta penjelasan lah daripada Yang Berhormat Menteri. Bagaimana rasionalnya sebuah perolehan yang terbesar dalam negara ni, iaitu sekarang ni dah daripada asas 9 tahun dah meningkat 11.2 bilion. Ya, bagaimana perolehan terbesar ni kita dah lewat 5 tahun. 5 tahun dah lewat. Asalnya Tianggo ni berubah. Mula-mula kita kata negara kita akan dapat kapal LCS ni pada April 2019. Lepas tu kita umum pula bertukar pada 2024 akan siap. Sekarang umum pula yang terbaru 2026. Yang terbaru lagi tambah tukar lagi Tianggo, iaitu akan siap pada 2029. Jadi sebab itu saya kata Yang Berhormat, yang sebab apa rasionalnya, dan kita pula sekarang ni kerajaan pula masih berlembut hati pertukaran spek persenjataan di saat-saat terakhir. Sedangkan kita ambil contohlah ya, negara Mesir dengan UAE, mereka pun buat kapal yang sama, LCS yang sama, mereka bentuk pun sama, Govin. Mereka tak perlu tukar spek senjata mereka. Mereka tak perlu tanda tangan sampai 6 kali perjanjian tambahan. Dan kapal Mesir dan UAE dah siap pun. Sedangkan kita masih lagi terkapai-kapai. Jadi sebab tu saya ingin tahu, ya, apakah saya tertanya keperluan pertukaran spek ini seolah-olah sangat meragukan, dan adakah ia strategi syarikat Boston Naval Shipyard untuk tambah pertukaran daripada kerajaan? Sebab setiap kali pertambahan perjanjian tambahan, kos meningkat. Setiap kali, jadi sekarang dah 6. Ya, walaupun Yang Berhormat Menteri kata tadi insya-Allah tak akan ada lagi tambahan. Itu kita kata hari ini, esok tak tahu lagi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Boleh saya tambah lagi satu? Sebenarnya Datuk Petua, dia punya kapal pertama tu akan siap 2024.
Tetapi kapal ini dia siap pembinaan satu, siap untuk decommission lagi satu perkara. Ada dua perkara berbeza. Siap pembinaan boleh siap bina 2024, tetapi itu patut bulan 5 kita buat, tapi sekarang kita baru nak mulakan kerja bulan September kerana kita baru saja selesai dengan OAM bersetuju untuk novit ataupun dia punya agreement. Datuk Petua boleh jadi 2024 ujung tahun. Tetapi siap kapal ini Datuk Petua dia kena buat apa yang dipanggil Harbour Acceptance Test. Harbour Acceptance Test ni Datuk Petua kan kurang 7 bulan. Bina kapal atas darat Datuk Petua. Belum tentu dia boleh terapung nanti tu. Takut nanti kita bina kapal tenggelam. Itu Harbour Acceptance Test, ya. Lepas Harbour Acceptance Test ini tengok balance dia, sama ada dia balance betul-betul 90 darjah. Sikit saja lagi 0.01% lari degrees dia akan menyebabkan Menteri. Kau apa dia? Tunggu dululah. Itu saya habis, teknikal. Ya. Tunggu saya habis dulu, ya. Lepas itu Datuk Petua, ya. Lepas Harbour Acceptance Test kita pergi sea trial test. Ini sea trial punya test tu ni. Itu untuk kita membuat tembakan, nak buat test dia punya kelajuan. Kalau pembina mengatakan dia boleh maksimum ataupun kalau cruise 25 knot, kalau maksimum dia boleh pergi 32, we want to test that. Kalau tidak, kita tak akan terima. Dan dalam masa yang sama, di open sea test ni ataupun sea trial test ni, kita nak buat ujikan tembakan. Sama ada kena tak kena. Kalau tak kena, something is wrong dengan the balancing of the ship. Ataupun dengan izin, ataupun imbangan kapal tersebut. Maknanya itu sebab saya kata, pembinaan fizikalnya boleh siap 2024. Tetapi kita dengan acceptance test, dengan kita punya Harbour Acceptance Test, mengambil masa lagi 1 tahun ataupun 1 tahun setengah. To be safe, kita katakan 2026. Tapi insyaAllah, kita bina satu-satu. Kapal terakhir yang kelima akan siap insyaAllah pada tahun 2029. Betul-betul. Itu maknanya yang saya kata, bukan semua kapal akan siap 2029. Kita bina satu-satu. Kita tak bina sekali 5. Kalau bina sekali 5, kos dia akan bertambah lagi, betul. Kerana kita terpaksa membina dia punya yard, membina shipyard dia untuk setiap satu kapal. Sekarang ni kita ada stage 25%, stage 30%, dan mana yang stage dah lebih 50%, dia masuk yang proper di atas jig yang penuh. Dia punya jig tu support tu besi-besi tu untuk kita bina dia punya hull dan untuk kita melengkapkan kapal sepenuhnya sebelum kita menghantar kapal tersebut masuk ke dalam Harbour Acceptance Test yang mana mengambil masa yang lama juga, insyaAllah. Ya? Terima kasih. Yang Muhammad Remah, sebab yang diceritakan tu memang betul lah. Itu semua dipanggil teknikal ataupun Gantt chart schedule ataupun Microsoft Project schedules. Memang betul yang tu. Bila kita layman, itu untuk kontraktor dengan Kementerian Pertahanan untuk monitor the Gantt chart macam mana yang dicerita oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan tadi. Itu betul. Kita tak nafikan. Kita layman ni kita nak tahu bila sebut siap maksudnya komplit sekali semua. Bila tarikh dia? Kita nak tengok yang tu. Masalah commissioning, acceptance test, that is your problem, it's not our problem. But we need to know Datuk complete seperti mana project. yang Tanah Merah tanya tadi berkenaan bagi dengan tarikh. Mengapa lambat sangat patut siap 29. Kapal ini pembinaannya diberhentikan pada tahun 2018, tu betul. 2018 semua projek-projek mega diberhentikan. Ya. Termasuk HSR, termasuk ECRL, termasuk MRT, termasuk macam-macam lah. Termasuklah LCS ni. Tapi bila nak disambung semula pada awal tahun 2000, kerajaan jatuh. Bila kerajaan baru naik, nak buat tetapi COVID 2 tahun, betul-betul. Jadi 3 tahun lebih tersadai, betul-betul. Jadi sekarang Yang Berhormat mengatakan ini salah kerajaan perpaduan dulu. saya tak salahkan sesiapa tetapi terhenti. Menteri Kewangan ada sini. Bila dikatakan bahawa projek ini lama tak siap, bukannya kerana salah kontraktor, salah kementerian, tidak, kerana terhenti. 2 tahun setengah pula kerana COVID macam-macam. Baru kita nak sambung, tetapi kita nak buat dengan secara yang telus. Itu sebabnya dalam SA Supplementary Agreement nombor 6 ni tidak ada orang tengah lagi dah. CAD dah tak ada, CED tak ada. Sekarang kita berurusan terus dengan OEM. Bahkan dalam Supplementary Agreement nombor 6 dengan izin Datuk Petua, ada kemungkinan jika diperlukan bahawa BNSB kementerian boleh bayar terus kepada OEM untuk kita mempercepatkan supaya tidak ada gangguan tentang pembayaran Datuk Petua. Ini ya, yang kita lakukan
Dan kita tidak lagi mengikut milestone perbatuan. Dulu kita bayar ikut milestone. Kalau dalam masa 2 bulan kita mesti banyak ni. Dalam masa 6 bulan dia ikut milestone. Tapi dalam supplementary agreement yang baru kita tanda tangani Datuk Ketua, kita ikut progress of the project. Jadi akan disertify, akan dibuktikan dia siap 45%, kita bayar 40%. 5% memang kita tak akan bayar. Ya? Kita bayar begitu. Jadi tidak ada kemungkinan bahawa akan ada pembayaran yang dibuat tapi barang tak siap. Kita akan ikut progress payment, bukannya lagi milestone punya payment, Datuk Ketua. Ya? Datuk Ketua, prinsip Kementerian Pertahanan dalam meneruskan pembinaan LCS ini adalah bersandarkan kepada beberapa faktor. Pertama, seperti diakui sendiri oleh pihak TLDM, kapal-kapal ini amat diperlukan bagi mengokohkan armada selaras dengan plan transformasi 15-5 TLDM bagi meningkatkan keupayaan operasi TLDM dalam melindungi serta memelihara keselamatan dan kedaulatan perairan negara.